Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung pengajian kitab Safinatun Najah. Malam ini di muka surat pertama lagi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, faslun arkanul imani sittatun. Jadi masih lagi dalam muqaddimah. Sebelum ini rukun-rukun Islam 5 perkara, dan kali ini segala rukun-rukun iman itu 6 perkara. Kita baca dengan ringkas sebab setiap satu daripada rukun Islam ni akan diterangkan dengan terperinci kemudian. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin bil wujudi illallah. Antu'mina billah, rukun iman itu 6. Yang pertama, antu'mina billah, bahawasanya kamu beriman dengan Allah. Diterjemah di sebelah tu beriman kepada Allah. Jadi tidaklah diterjemah secara harfiah, maknanya terjemah dengan cara maksud atau makna sahaja. Kalau terjemah dengan secara harfiah satu-satu, ang tu makna bahawa, tu'mina kamu beriman, billah dengan Allah. Lepas tu kita kena faham apa makna terjemah, apa makna maksud, apa makna. Sebab kadang-kadang dia kata artinya lain, maknanya lain, maksudnya lain. Tapi kalau kita ni orang awam sama je, artinya, maknanya, maksudnya hak tulalah. Dari segi ilmu lain. Sebab tu selalu kita kena anggap kita ni tidak sama dengan para ulama. Jangan bila kita tahu sesuatu kita rasa kita ulama. Kerana pengetahuan mereka itu jauh. Nak bandingkan kita ni langit dengan bumi. Contoh mudah, kita tak boleh nak bezakan arti, maknanya dan maksudnya. Antu'mina billah, bahawa kamu beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan segala malaikatnya. Kalau satu malaikat seorang dipanggil malakun. Malak tu makna satu, seorang lah. Seorang tu bukan makna manusia. Sebab tu tak salah kata 2 orang malaikat, Munkar dan Nakir. Faham lagi? Sebab orang di situ bukan makna manusia. Orang itu untuk menunjukkan bilangan sahaja. Dia kata iza ja'akal malakani, bila kamu telah datang kepada kamu 2 orang malaikat. Selalu kita tengok dalam terjemahan kitab-kitab. Dalam bab Munkar Nakir datang kepada mayat. Dia kata iza ja'akal malakani, apabila datang akan dikau oleh 2 orang malaikat. Ada orang dia pertikai. Dia kata ni bukan manusia, guna perkataan orang. Orang di situ bukan makna manusia. Jadi kalau malaikah sekalian malaikat. Kalau satu malaikat seorang dipanggil malakun. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah Allah telah mewakilkan bagi kamu seorang malaikat. Malak tu makna se. Tapi kita guna dalam bahasa Melayu malaikat seorang. Malaikat apa tu? Malaikat Jibril. Dimaafkan, tak ada masalah. Bukan dalam bab berhujah. Adapun dalam bab berhujah, dalam bab berdalil, dalam bab istinbat, hukum dan sebagainya tak boleh. Kita cakap orang awam boleh. Hari raya Aidilfitri tak salah. Ada orang dia nak hujah, dia kata salah. Tak boleh kata hari raya Aidilfitri. Sebab apa? Dah hari raya Aidil tu raya pula.
Jadi hari raya, raya fitri, 2 kali raya. Tak apa, kita orang awam, tak salah. Dah. Ha? Tak salah. Sebab kalau memang kira ejaan betul, selamat hari Aidilfitri atau selamat hari raya fitrah. Tiba-tiba selamat hari raya Aidilfitri. Raya tu fitri itulah. Nah, tak apa orang awam. Nah, tak boleh digunakan dalam bab hujah dan istinbat dalil. Untuk cakap awam boleh. Wa kutubihi, dan kepada sekalian kitab-kitabnya. Bahasa Arab ni kalau satu kitab macam Quran, kitabun. Alif lam mim zalikal kitab. Tu kitab. Tu satu. Zalikal kitab. Demikian Quran itulah kitab. Quran saja. Tapi kalau dia nak kata sekalian kitab Arab ni, dia tak payah tulis sekalian depan. Dia hanya ubah ejaan daripada kitabun menjadi kutubun. Kutub bermakna segala kitab. Kalau sebuah masjid dia kata masjidun. Kalau banyak masjid, masajid. Kalau satu rumah, baitun. Kalau semua rumah, buyutun. Nampak? Maka kutub artinya segala kitab-kitab Allah. Termasuk suhuf. Wajib kita beriman. Wa rusulihi, segala rasulnya, wal yaumil akhir, dan wajib beriman dengan hari akhirat. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan qadar baik dan qadar tidak baik semua daripada Allah. Maksudnya baik buruk daripada Allah. Kata beriman dengan qada dan qadar, maksudnya baik dan buruk semuanya daripada Allah. Allah sudah menentukan. Baik banyak benda baik, buruk banyak benda buruk. Kalau kita berniaga, yang baiknya untung, yang tak baiknya rugi. Tak laku. Tak laku tu syarrihi, buruknya. Jadi laku dengan tak laku tu, hari ni berniaga, semuanya telah ditentukan oleh Allah. Dia dalam rahsia qada dan qadar. Kalau rahsia itu ditunjukkan kepada kita, kita tak terbit niaga hari ni. Pasal baca dah hari ni rugi kalau niaga. Kita pergi kau. Malaikat mari tunjuk ni nak khabar buku kodai-kodai. Mu esok jual di sana. Pasal dok laku sesuatu esok. Kita terbit esok. Dok tak? Hari hak laku. Itu rahsia ni. Jadi kita tawakal. Kerana bila berlakunya laku, kita kata alhamdulillah. Jadi tak besar diri. Tu laku ni. Tengok orang abah. Faham lagi? Ini tak ada kadar-kadar. Supayanya bila baik, niaga jadi, interview luluh, faham? Pernikahan berjaya, begitu begini berjaya belaka, alhamdulillah. Puji itu bukan milik makhluk, milik Allah. Faham? Kalau tidak berjaya, sabar. Nak buat ni? Dah Allah telah tentukan dari azali. Tak ada bunuh diri, tujuannya buat tang. Faham lagi? Ngamuk. Tak laku. Bakal pedal. Tak ada kadar-kadar. Tapi kalau laku, kalau berjaya, dia nampak dia. Tak? Bila tak jaya, ambil pistol, buat apa dia? Kerana tak ada kadar-kadar. Dikira dia belakang. Tak ada Tuhan di belakang. Tuhan ni bagai sembahyang. Wa makna la ilaha illallah, dan makna kita kata la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Makna la ilallah itu tiada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Itu. Kalau kita terjemah dengan harfiah, dengan betul-betul terjemah, la ma'buda bihaqqin, tiada yang disembah dengan sebenarnya. Faham tak? Fil wujudi, pada wujud ini, illallah, melainkan Allah yang disembah dengan sebenar. Kalau orang tanya apakah zikir yang paling afdal, berlakulah perbezaan pandangan di sisi ulama. Pandangan jumhur, majoriti ulama, la ilaha illallah.
Maknanya kalau zikir, kita nak zikir saja, nak zikir. Hak mana paling afdal? La ilaha illallah. Tapi jangan amal. Faham lagi? Hendaklah kita amalkan zikir-zikir yang lain juga. Ini sebuah pengetahuan. Ada orang dia tahu zikir yang paling afdal la ilaha illallah, dia pun tak mau zikir lain. Faham lagi? Ini nisbah ilmiah dari segi pengetahuan untuk kita tahu mana lebih afdal. Macam sembahyang sunat lah. Sunat, sunat maknanya sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Nak kira nak afdal solat witir. Jadi dia dengar solat witir afdal, dia pun buat solat ba'diyah. Bahak witir saja. Itu salah. Kita nak tahu tu segi pengetahuan, bukan dari segi amalan. Jadi siapa yang sebut la ilaha illallah, orang itu dikatakan bertahlil. Siapa yang kata Allahu Akbar, orang itu dikatakan bertakbir. Siapa yang kata Alhamdulillah, orang itu bertahmid. Kena faham tu. Umpamanya dia masuk dalam masjid, dia tadi tak tahu dalam masjid buat benda. Dia masuk, kita tengok kejap dalam masjid. Dia masuk dalam masjid, orang belaka, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Dia pun tertubik dua, sedang berzikir. Betul tak? Kalau dia kata sedang berzikir, betul. Nampak? Itu secara umum. Kalau secara khusus, sedang bertahmid, dia panggil. Kerana di dalam tahmid itu termasuk zikir. Tapi bukan zikir bermakna bertahmid. Zikir macam-macam. Ada Allahu Akbar, ada Subhanallah, ada Astaghfirullah. Ada Allahu Akbar. Dan sebagainya. Jadi kalau kita duk buat benda dalam masjid, nanti nak kita tengok. Subhanallah, Subhanallah. Duk bertasbih. Orang faham? Oh, sedang sebut Subhanallah. Duk buat benda ramai-ramai dalam, dia jangan nak pergi dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, duk bertakbir. Jadi kalau orang duduk ramai-ramai la ilaha illallah, duduk benda tahlil. Faham? Lepas tu duduk balas bab tahlil. Faham lagi? Tak buat tak? Kalimah yang terbaik lah. Apa pergi marah orang tahlil? Tahu tak? Dia tahlil, tak mau tahlil sudah pun nak karaoke. Ini pelik ni. Orang tahlil pun marah. Itu pelik. Itu kalimah terbaik lah. Zikir terbaik. Afdalul ma qultu wan nabiyuna min qabli qaulu la ilaha illallah. Kalimah terbaik yang aku ucapkan, makna zikir terbaik. Dan nabi-nabi sebelum aku juga ucapkan, ialah kalimah la ilaha illallah. Nampak? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, kalau kamu nak tahu, ialah la ilaha illallah. Apakah maknanya? Kalau terjemah lain. Lepas tu ditulis sini, wa makna. Makna ini bukan terjemah. Makna ini ialah yang dimaksudkan daripada lafaz yang ditulis. Nampak? Kalau terjemah, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Makna, tiada yang disembah dengan sebenarnya pada wujud ini melainkan Allah. Nampak? Orang tu buat bunyi apakah artinya? Sedawa. Lagi. Artinya sedawa. Makna kenyang. Faham lagi? Ada beza tak situ? Sedawa. Saya ada sedawa. Orang panggil nama dia sendawa. Kita Terengganu sedawa. Faham? Dia masuk dalam ayah dia bunyi. Faham makan nasi. Ini dia tak. Saya ada sedawa. Anak apa ni? Apa ayah bunyi gitu? Tu dia tak tanya sedawa, dia tanya makna. Ayah kenyang tu. Tu makna. La ma'buda, tidak ada lagi yang disembah dengan sebenar pada alam ini. Apa yang wujud ini tak ada dah yang disembah dengan sebenar
illallah, melainkan Allah. Ada kena kalimah nafi, ada kalimah isbat. Nah, betul panggil la tu la nafi. La tu nak nafi, nak kata tak ada dah. Tak ada dah apa? La ilaha, tak ada dah Tuhan. Tuhan mana tak ada? Al-ma'bud bihaq, yang disembah dengan sebenar. Dah tu ramai yang disembah, ada disembah pokok, disembah berhala, disembah batu, disembah semi, disembah macam-macam, disembah binatang, disembah tak? Itu yang disembah. Faham? Tu ada. Dah kata tak ada dah ni. Al-ma'budu bihaq, yang disembah hak sebenar. Tak ada dah, melainkan sahaja Allah. Itulah yang disembah dengan sebenar. Dah lain tu disembah dengan tidak sebenar. Faham lagi? Itu maksud yang pertama. Dia ada dua maksud. Dua-duanya pandangan ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama maknanya tidak ada yang disembah, walaupun banyak yang disembah di dunia ini. Ada disembah batu, ada disembah kayu, ada disembah pokok, ada disembah binatang, ada disembah dewa, ada disembah jin, disembah belaka. Nah, itu semua disembah tidak betul. Tidak ada yang disembah dengan betul, dengan sebenar, melainkan Allah saja yang disembah dan benar dia itu disembah. Nah, itu semakna. Yang kedua, tidak ada dah Tuhan yang seperti Allah melainkan Allah. Dah Tuhan ada seperti Allah, tu belana kok nah. Tu dakwa ni Tuhan, ni dakwa ni Tuhan. Tapi Tuhan dah boleh gerak, dia yang tukang buat. Masa nak buat Tuhan tu dia mesyuarat. Kita nak buat berapa Tuhan? Buat 5, buat 7 lah. Faham tak? Dia kata 7 ramai, buat 7. Buat 7. Nak buat 7 kat gini nak bubuh hak mana depan? Hak ni kita bubuh depan. Hak tu bubuh belakang sikit. Dan nak cap pula lagi. Hak tu kata biru mana. Dia kata orang yang separuh. Faham lagi? Dia yang tukang buat. Lepas tu dia pula pergi sembah. Dia tukang buat, dia pergi sembah dan dia takut pada benda hak dia buat. Sebab tu dia kata batil. Faham lagi? Kita sembah Allah yang buat kita. Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang menjadikan kamu. Tuhan yang buat kita. Lepas tu kita sembah dia. Tu baru al-ma'bud bihaq, yang disembah dengan betul. Hak lain tu disembah juga, tapi bi ghairi haqqin, tidak betul. Sebab apa? Sebab mereka yang buat. Kan dia mesyuarat dulu ke pakai awak gitu, ikut suka dia. Dia nak buat berhala, dia mesyuarat tau, bincang tau. Dari zaman Nabi Ibrahim dia berteret berhala kan, bincang. Lepas tu 2 tahun kali kena cat, dah berlepas habis. Panas. Nak cat bincang pula. Jotung ke ICI, tengok buah tukang. Faham lagi? Ini masalah. Jadi makhluk dia yang buat. Bila kena buat makhlukun, ma khuliqa, benda yang dibuat. Kita ni dibuat. Siapa buat? Allahul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, hendaklah kamu sembah akan Allah, dia yang buatmu. Dah. Bukan mak kita buat kita. Kalau mak kita buat kita, takkan muka jadi gini. Faham lagi? Jadi macam wahulu lah muka. Mak kita buat ondel-ondel, boleh tamis sari. Mak buat ondel-ondel kali petang ni. Mak tak ingat dah, tapi dah nak buat. Biarlah mak buat lah. Boleh lah. Cik kata, mak buat muka ayah molek kan? Unda muka gitu. Boleh buat? Tak boleh lah, tidak bidang kuasa dia. Faham? Tu kena faham. Kalau mak ayah kita buat kita lah kan jadi molek gini. Boleh nampak, boleh cakap, boleh apa. Boleh pergi belajar, boleh pergi apa. Boleh kerja, boleh bawa kereta, boleh berlari. Maknanya yang buat tu Allah. Sempurna. Tak ada dah yang disembah dengan sebenar. Yang disembah ramai, banyak, tapi sembahan itu batil. Kenapa? Kerana patutnya tidak disembah, tapi disembah. Maknanya ramai ada orang jawab soalan, belajar pelajar. Jawab belaka soalan.
Hak betul, tu tak aman. Dah tu jawab laka kan? Tahu dah jawab. Jawab apa? Dah salah. Tak boleh markah. Faham? 100 soalan, orang tu 5 minit siap. 2 betul. 98 salah. Dah jawab dah soalan dah orang ni, tak boleh masuk universiti. Memang mu jawab dah soalan itu masa peksa. Jawab belaka. Kita 2 minit siap dah. Orang lain 2 jam. Jawab salah cikgu kata. Faham? Dia sembah belaka. Bahkan lebih ramai disembah daripada disembah Allah. Sekarang lebih kurang 8 bilion penduduk dunia. 1.8 bilion Muslim. Tak apalah kita bos semuanya semayang. 1.8 bilion sembah Allah. Yang tidak sembah Allah 6 bilion. 2 bilion. Faham? Itu dalam satu era. Era ke depan lagi. Lain pula jumlahnya orang. Nak? Dia tak ada kira ramai sikit. Walaupun seorang saja yang menyembah Allah, maka dia betul. Kenapa? Dia sembah Allah yang menjadikan dirinya. Ada pun yang lain salah, dia menyembah benda yang dia buat. Dia pergi buat Tuhan, dia pergi sembah Tuhan, dia pergi minta pula dengan Tuhan supaya boleh rezeki dan sebagainya. Dia yang tukang beki Tuhan, dia pergi minta dengan Tuhan suruh beki hidup dia. Macam kita lebih kurang kok. Kita yang beli CD cerita tu, 5 riyal kita yang bayar ke tokek CD pasar malam, kita tukar pasang, kita tukar takut. Bila pasang aku dapat kecilan luar takut. Faham lagi? Padahal kita yang tukar beli tu 5 riyal sekor. Di kedai pasar malam dia tokek. Cerita tu baru-baru dia. Dia cerita baru, cerita siang, tu siang. Faham? 5 riyal. Kita pun tahu dah pelakon dan terkun kerap. Faham lagi? Atu Sing Tong Sang nama. Faham? Atu berlakon jadi atu. Kita tahu dah atu tu berlakon ke atu sungguh. Berlakon ya, takkan atu sungguh berlakon mampu habis ke kau atu. Ambil orang jadi atu. Kita pun faham. CD kita beli, deck kita beli ya. Kita tukar beli, kita tukar contoh. Kita tukar beli, kita takut sama. Kita tukar awak lah kan. Kita tukar sembah. Tu tak? Lepas tu duk kata ke orang semua berada. Takut ke berada. Mu tukar beli CD, takut ke CD. Bukan marah ibu orang. Tapi kena faham lah. Lepas mu tahu dah hatu tu berlakon. Hatu tu berlakon tu dengan suruh orang. Kita tengok dekat lakonan. Backstage dia. Cerita hatu kan. Kan dia ambil ngacik sirih. Nampak take O71 action ketak. Atu pun dia tak boleh gerak kalau tak ketak tau. Kacik sirih tu kacik baru boleh gerak. Ketak action. Atu pun cut. Atu pun berhenti minum air. Betul tak? Lepas tu kita pula tukar takut apa kecilan luar lah. Bukan marah tengok ibu orang cerita. Mu diri jadi bodoh. Lalu tak? Kalau duduk seorang mak pergi umrah dua orang. Tinggal seorang kita tengok cerita tu. Tahu dah cerita tu lebong Ni sama ni. Dia tukar buat, dia pergi minta rezeki pula. Dia yang tukar buat berhala tu. Lepas tu dia tak boleh zuriat, dia minta zuriat dengan tu. Zuriat ke mana seming. Jadi banyak yang disembah, tak kira banyak mana pun. La ma'budah bihaqqin fil wujudi, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benar pada alam ini. Yang benar adalah Allah saja. Sebab tu kita bertahlil dapat banyak fadilat, pahalanya banyak. Sekali sebut la ilaha illallah besar lebih dari langit dan bumi jumlah pahala. Kalau orang buat panggil orang tahlil tu, buat arwah tu berapa kali? 100 hak. Bayang 99 riak saja ikhlas. Boleh dah pahala. Hak riak tu tak boleh pahala. Bukan maksud neraka. Ulama kata boleh mu sebut 5-10 zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. 5 ikhlas. 5 lagi riak. Contoh, dia lepas mayang asar, dia malas nak balik. Jadi nak mayang gaib pula ada kuliah. Jauh rumah dia. Jadi baik duduk relax dia sejik
Baru pukul 5 baru cari konang, cari air setegak. Okey dah tu. Tak. Orang lain balik belakang. Duduk nyanda di tiang masjid. Dia pun baik aku tasbih 10 kali, legok pahala. Dia pun subhanallah, 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 subhanallah. Perlahan 5 kali. Nak sebut orang kenang tu orang mari ramai. Nak semayang belakang. Dia pun dengar orang mari, subhanallah, 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 subhanallah. 5 riak. Lagi 5 hak awal ikhlas. Makna bukan 5 tu mu masuk neraka dak. 5 hak mu tunjuk ke orang tu kosong. Tak ada pahala. Faham lagi? Hak mu dapat bayar orang 5 hak slow dia. Nampak lagi? Tu maksud dia. Jadi kalau mu 100 kali tahlil, sekali ada yang ikhlas. Alhamdulillah boleh hadiah kepada si mati. Dalam fatwa Dr. Wahbah Zuhaili, dalam satu makalah dia tulis, orang tanya bab tahlil, kemudian hadiahkan sebutan la ilaha illallah kepada si mati. Dia jawab boleh dengan syarat ikhlas. Tak ada ikhlas, tak ada pahala. Tak ada pahala macam mana nak bagi kat orang. Bila ikhlas dia kata maka kana lahu sawab. Adalah bagi orang yang sebut itu pahalanya. Baru boleh dia kata Allahumma ja'al sawabama halalna min qauli la ilaha illallah ila ruhi fulan ibnu fulan. Ya Allah, jadikan sebutan la ilallah kami tadi kepada roh si fulan bin si fulan. Nampak? Yasilu sawabuhu ilal mayyit bi iznillah. Jika Allah izin, maka bermanfaatlah pahala itu kepada si mati. Itu kelebihan la ilaha illallah. Tu orang ngatik. Kita bukan jenis ahli zikir. Kalau kita pergi di Maghribi, di Tunisia, di Algeria, itu ramai orang ahli zikir. Di masjid, di musalla, di tempat-tempat zikir beriak cok. Macam kita kat sini kat orang cari makan ramai. Di nu ramanya ahli zikir. Bergema masjid-masjid dengan zikir. Kalau tengah malam tu biasalah subhanallah, 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 subhanallah. Ahli zikir, tarekat banyak di sana. Macam kita daklah. Pasal kita bukan ahli zikir. Kita kalau Tok Imam kalau zikir panjang tengok zikir pendek, mana kita nak? Zikir pendek tak? Tok Imam pas mayang, Tok Imam tua, Tok Imam muda. Tok Imam tua 77 umur. Zikir baca semua sekali dalam kitab Perkunang. Jeng. Subhanallah, subhanallah. Makmum belakang tak Tok Imam. Faham lagi. Dah. Lepas marah. Nak kan ni? Nak milenial marah. Slow la ilaha illallah. Apa berat nak? Kalau Tok Imam muda balik Jordan, baik di mana? Nampak? Subhanallah. Alhamdulillah. Nampak tak? Tok Imam tua yang berat. Lambat boleh angkat kedai roh Tok Imam ni. Nampak tak? Kalau Tok Imam balik mesti umur 27 baik kuli makan. Makan. Lagi. Tengok tak? Tapi bukan Bukit Ayung ada kapur jauh. Betul tak kita ni? Kalau hak boleh makan derah, hak boleh balik derah, hak boleh tebik derah di rumah. Nak bagi jember dengan orang suka tau. Seronok. Tok Imam baca panjang ke baca pendek? Payang. Ini mana ada marhabang? Betul tak? Hari tu nak cukup pada anak beranak 7 hari panggil orang bahasa Rawi. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim. Nak boleh ke habis rakak tu lama 2 jam baru boleh makan mi goreng. Faham?
Tak? Tahu tak? Ha? Cerita kisah Nabi beranak, Nabi kecek, Nabi atur kat Alimah Sa'diyah, ambil semula balik batu atas semula. Faham? Ha. Nabi kena belah perut, belah dada mari malaikat. Cerita-cerita tu tapi baca dalam nazam, dalam bentuk syair. Faham? Oh, dia nak ambuh dah. Dia tak? Ada tak ni rumah orang baca rawi? Ada dah. Orang awak benda ni kalau baby. Birthday lah. Puliling. Happy birthday to you. Apa lagi? Mok pada haliang. Nampak tak? Betul tak? Nyanyi lah. Dulu puji-puji Nabi. Kau tak ada. Nak tinggal kita ni lah. Cari makan ke darah lah pagi hutang. Nak? Tak percaya tu apa? Ibadat kita tak boleh banyak. Kita bukan ahli ibadat. Kita pertahankan hak rukun saja. Bak tak masuk neraka. Itu. Kalau subuh sunat tu imam tak angung. Faham lagi? Tu tak kata makmum. Tapi dah takut juga ke neraka Allah. Bangun juga tu bayar subuh. Nak? Kalau sunat bangun tak imam. Jawab ikhlas dalam masjid. Bangun tak? Tak. Tak apalah, ada kau takut ke neraka tak apa. Hak dak takut terus dia awal. Tak takut benda terus. Itulah orang dulu bukan kerana cinta kepada Allah, cinta pada Rasulullah. Baju panjang. Ibn Abbas di Jalan Malang, dia kata kalau Nabi duduk semayang ni, nasib baik aku malam ni boleh ikut belakang. Tengok lemah Nabi tu baik nak bayar sunat. Tengah malam dia pergi menganggap rak ikut Nabi. Ini cerita Nabi baca Al-Baqarah. Siapa dia kata siapa sakit kaki, siapa ujung Baqarah tu mari lega lah. Dah Baqarah 286 ayat. Wadduha pun kita masih nak tumbuk lah Tok Imam. Faham lagi? 286 ayat. Lega ujung noh. Habis Baqarah Ali Imran pula. 4 surah. Baqarah, Ali Imran, Nisa, Maidah. Masa tu dah atur ayat surah. Faham? Baru rokok. Faham lagi? Bermakna kalau bacaan biasa imam kita ni lebih kurang 4 jam. Kalau baca derah hamurata, baca laju. Baca apa benda macam Syekh Muhammad Jibril. Faham? Jangan baca macam Syekh Basi. Nampak ada 2 minggu baru habis. Tak percaya, buat sekali di masjid kita ni, imam baca surah Al-Baqarah. Nampak? 286 ayat. Esok muka depan surat khabar. Imam di belasah Korea. Nampak? 5 batang tulang patah. Masuk besi 3 batang, skru 12 butir. Faham lagi? Nyenjar ramai-ramai. Dah ketiga suku lagi kali. Tahu tak? Pasal kita tidak ahli ibadah. Kita hanya melaksanakan ibadah kerana nak lepas daripada seksa akhirat. Tahu tak? Pasal ada soalan tak? Ada. Banyak. Baik. Faslun alamatul bulugh salasun tamamu khamsa sanatan fi zakari wal unsa wal ihtilamu fi zakari wal unsa bi 9 sinin wal haidu fil unsa bi 9 sinin. Tanda balik itu 3 perkara. Yang pertamanya sempurna umurnya 15 tahun pada laki-laki dan perempuan. Tak keluar mani, tak keluar haid, genap 15, maka baliglah. Genap tu maksudnya cukup 15 tahun. Bermimpi jima' hingga keluar mani pada laki-laki dan perempuan yang umurnya 9 tahun. Maksudnya dah umur 9 tahun dan ke atas mimpi keluar mani. Maksudnya bukan mesti jima', cuma golek mimpi jima' dan bangun keluar mani, maka baligh. Baligh bahasa Arab Melayu yang sampai.
Baligh yang sampai. Balighun, fa'ilun yang sampai. Sampai apa? Sampai umur. Sampai umur ke mana? Sampai umur memikul beban syarak. Sebab tu siapa yang baligh, orang itu dipanggil mukallafun. Orang yang dipikul atas baunya akan tuntutan halal dan haram. Dah kalau mimpi tak jima' tapi bangun keluar mani, balik kot Bukan syarat mimpi jima'. Mimpi kerja di trafik. Takut bangun tengok berluah habis. Nampak tak? Keluar mani dah. Balik dah tak? Tapi bagi yang belum balik. Kalau yang sudah balik, mimpi keluar mani bukan tanda balik. Faham tak lagi? Dia balik dah. Lama dah. Tapi dia tak mimpi. Dia mimpi tak mimpi masa umur 23. First time dia mimpi. Dia kata aku balik pula semalam. Apa? Mimpi keluar mani. Balik korok umur 23. Bila kamu sudah balik, maka segala alamat tadi tidak menjadi tanda balik dah. Balik tu sekali saja. Faham? Dia tidak ada balik, lepas tu tak balik mula. Lepas tu balik mula. Tak. Balik sekali saja. Lepas tu mimpi banyak kali pun tidak balik dah. Kerana orang yang sudah balik, tidak lagi jadi balik. Kerana umur itu tidak mengundur. Begitu juga orang perempuan. Tapi kalau mimpi keluar mani, di dalam mimpi, bila bangun tidak ada air mani, maka tidak wajib mandi. Faham lagi? Walaupun dalam mimpi keluar mani. Tidak ada mimpi apa-apa, bangun tengok ada keluar mani, pun balik juga. Bangun tengok ada air mani, tapi bukan daripada dia, tidak balik. Contoh, ada tidur 2 orang. Kawan tu yang keluar mani, kena ke dia? Bukan dia, maka tidak tanda balik. Faham? Mimpi-mimpi, bangun-bangun tengok ada air liur. Air liur tidak tanda balik. Yang tanda balik air mani. Faham? Kedatangan haid pada perempuan yang umurnya 9 tahun, sekurang-kurangnya 9 tahun dan datang haid, mengikut syarat-syarat haid, baliklah perempuan itu. Umur 8 tahun, tak sampai 9, keluar darah, bukan haid. Ini atas istiqra'. Bukan dengan qata'i. Jadi kita akan terangkan semula pada kali hadapan. Tanda balik itu 3 perkara, wallahu a'lam. Sebelum itu kita diwakilkan oleh pihak masjid macam biasa, ucapkan kutipan derma bagi tabung pembangunan masjid pada Mengkuang kita. Muslimin muslimat dipohon agar menggerakkan tong-tong yang berdekatan untuk kita berikan sumbangan. Soalan yang pertama, sambil-sambil kita gerak kantong, kita tengok soalan. Baik. Bak gerak tong. Bukan bak gerak saja, gerak dan letak duit. Yang bak gerak saja jadi main Lego. Duit raya banyak boleh orang ni kan. Boleh duit raya, kita beri ke anak orang tau. Gitu lah, ada orang boleh tak beri ke orang tau, sipang. Nak buat tak? Nak murah rezeki pun ni. Orang beri kita banyak, boleh kau beri duit 200 orang, 200 aku boleh kau duit ni. Ada orang mari beri pula. Siapa habis tak apa. Pasal kita yakin Allah itu maha kaya. Faham? Jadi kita tidak akan miskin. Sambil kita beri sumbangan kepada tong-tong derma masjid, dia tengok soalan. Saya duduk Terengganu, bukan Terengganu. Kalau orang bandar dia kata Terengganu. Kalau orang KL, Ganu. Kalau orang Setiu, Terengganu.
Itu asal. Nah. Dia Terengganu ni betul ni kalau orang bandar lah. Kalau orang Ladang, orang Batu Buruk, orang Koliba, orang Kapur Kolang, orang Sebar Taki, Terengganu. Itu bahasa asal tu. Betul tak? Bahasa asal orang tu Terengganu, ada G belakang. Nah, bukan Terengganu. Nah, kalau 80-an dulu orang KL, mu kerja mana? Kerja Ganu. Dia Ganu. Orang luar. Nah, kalau sebutan Terengganu bukan. Nah, bukan orang bandar, dia biasa orang-orang sini ada kata kan. Nah, orang Bukit Sawa, dia Guling. Kalau orang bandar tu Terengganu, dia lari sikit. Nah, dia lari sikit-sikit je nahu dia. Nah, tapi kita tak boleh paksa orang kampung lain sama dengan kampung kita. Nah, royak je. Macam ke orang bandar lah, kalau orang KL, siapa dia? Nampak? Kalau orang bandar, apa dia? Nampak? Pedia. Tak? Betul tak? Pedia. Orang Ladang, orang Batu Buruk. Pedia. Kalau orang KL, siapa dia itu? Kan lain. Tapi pedia tu orang bandar. Faham lagi? Orang Tanjung. Orang Batas Baru. Pedia. Kalau orang Tapik, pedia. Betul tak? Pedia. Dia lain sikit. Dah kedah dia salah. Tak salah. Itulah slang dia. Tu pronoun dia. Apa salah pula? Cuma nak khabar. Pedia. Tapi pergi takkan bukit tu, peya. Dia lain. Peya. Faham ni? Belah-belah basung. Peya. Salah tak peya? Tak lah. Bahasa dia. Betul tak? Kan nak khabar salah. Nak khabar pembahagian sebutan. Nahu mengikut daerah. Hebat kan tu. Saya bertolak ke Kuala Lumpur untuk ambil barang berniaga sampai Karak. Radio umum esok raya. Saya patah balik. Jam atas highway. Sampai Kapung 7.45 pagi. Saya pergi cari Tok Amir bayar zakat fitrah. 2 buah masjid saya pergi, 4 orang Tok Amir tak mau terima zakat fitrah. Di pagi raya asal menyusahkan Tok Amir. Dalam keadaan darurah, saya mencari adik saya yang susah kategori asnah dan memberi zakat fitrah saya selepas sembahyang raya. Sah zakat saya. Adakah zakat fitrah saya bayar selepas salat hari raya dikira sedekah? Ramai Tok Amir tak mau terima zakat. Baik, dengar baik-baik. Dia pergi siapa di Karak dah. Umur raya esok. Faham lagi? Jadi balik mula Terengganu ni. Nyak nak tanya masalah jamak kosong. Rupanya ambil zakat. Baik. Dia begini. Amir mesti terima. Dia tak boleh tak mau terima. Sebab waktu yang paling afdal ialah antara pagi hari raya selepas solat subuh sampai kepada orang nak mula solat raya. Itu waktu yang terbaik. Sebab tu kata waktu wajib bermula dengan malam hari raya. Nak masuk maghrib, esok pagi raya. Itu waktu wajib. Waktu wajib itu dia ada waktu afdal, iaitu pagi hari raya lebih kurang 2 jam sampai ke masa orang semayang raya. Itu waktu afdal paling comel bayar fitrah ikut hadis-hadis Nabi SAW. Walaupun sebahagian fuqaha berijtihad pada zaman sekarang afdal kita awalkan seminggu 2 lagi supaya kerana manusia telah terlalu ramai jadi tak dah nak agih, jadi lebih luas waktu untuk mengagih. Faham? Jadi sepatutnya amil terima. Macam mana dia tak terima, wallahu a'lam. Tak, amil terima. Dan jika amil tidak menerima, dalam kitab I'anatul Talibin, jika ada amil atau amil tidak mahu mengambil, faham lagi? Maka kita beri kepada asnaf zakat. Maksudnya direct kepada orang yang terima zakat. Kemudian yang terakhir sekali, masalah adik dia susah, dia beri kepada adiknya yang miskin tadi. Masalah beri kepada adik ini bukanlah ijma', tidak sah. Kerana siapa yang kita wajib beri nafkah? Anak kita, isteri kita, ibu dan ayah kita.
Ni kemah sekali ni. Mana tak bolehlah beri zakat pada anak, bini, ibu dan ayah atas dasar miskin. Kerana bila mereka miskin, kita wajib tanggung nafkah. Siapa yang kita sudah wajib tanggung nafkah, maka tak boleh beri zakat fitrah atas nama miskin. Okey? Adapun adik-beradik berlaku padanya khilaf ulama. Faham lagi? Jadi ada pandangan mengatakan bila adikmu miskin, mu wajib beri nafkah dan tak sah zakat fitrah. Dan pendapat yang kedua, kalau adikmu miskin, kamu boleh berinya zakat fitrah atas dasar sedekah yang terbaik pada kaum kerabat. Jadi dua-dua pendapat ini kita boleh ikut. Okey? Jadi sah. Soalan seterusnya. Semasa saya solat, tiba-tiba ada bunyi letupan seperti mercun bola. Saya terperanjat mengatakan, "Lepong, netut dah." Macam mana dengan solat saya tadi? Baik, sengaja berkata-kata walaupun sepatah perkataan adalah haram dan membatalkan. Sengaja walaupun sepatah haram dan batal. Nabi kata, "Inna hadhihi solat la yasluhu fihi syai'un min kalamin nas au kama qala." Ini solat tidak patut ada di dalamnya suatu pun daripada percakapan manusia. Tetapi jika kita tidak sengaja dan tidak sedar sedang solat. Faham lagi? Contoh dia tengah dalam kita tengah semayang, bini kita tanya, "Bang, nak pergi tak? Jadi tak nak pergi bandar lepas asar?" Jadi kita tengah semayang. Dalam hati tidak batal. Faham lagi? Jadi tidak batal. Faham lagi? Tapi yang dikatakan maaf itu tidak sengaja. Yang kedua, sedikit. Banyak manakah sedikit itu dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i dan yang sependapat dengannya lebih kurang 6 patah perkataan. Kerana kiyah dengan percakapan Nabi yang memendekkan solat zuhur jadi 2 rakaat tersilap. Nabi tidak silap kerana tasyrik. Faham lagi? Nak ajar kita cara-cara solat yang tersalah-salah. Faham lagi? Kalau panjang sangat batal walaupun tidak sengaja. Contohnya kita pula pergi tanya bini kita tengah semayang. Jadi tak nak pergi pasar, lepas asar. Bini kita tengah marah, cakap, "Abang ni tak ni khabar sama dah kan? 4 kali khabar kata pasar dah, tanya pula." Tengah semayang. Nampak? Banyak ke sikit? Banyak, batal. Tak apa ustaz buat, kalau lelaki sikit puan banyak dah. Hak reality. Tahu tak? Cuma tengok toki ngetuk kita, mana banyak mulut? Tuk kan? Tahu tak? Tuk kan? Siapa cucu-cucu main luar, takut. Jadi dok sedap dok tahu tuk ada. Suara main bawah ni. Faham lagi? Pasal serabut tengok. Soalan seterusnya, apakah nak bertanya seorang perempuan itu berpurdah macam mana kad pengenalan yang saya memandu dan berkaitan perlu gambar dalam gambar itu kena pakai purdah atau tidak? Perempuan itu pakai purdah tutup muka. Dia nak buat kad pengenalan. Kerana kad pengenalan tu pakai purdah atau tidak? Bergantung atas negara. Kalau negara Malaysia tak boleh pakai purdah. Kalau nak buat pakai purdah mu edit ke dia. Mu nak pergi pakai purdah nak buat kad pengenalan dia kata tak boleh. Kerana hukumnya walaupun atas pendapat yang pertama mengatakan muka itu aurat pun dibolehkan buka dalam masalah kad pengenalan. Kerana itu pengenalan diri dalam perkara yang berkait dengan manfaat dan mudarat seseorang. Faham lagi? Itu dibolehkan. Bolehkah seseorang yang terlanjur cakap tentang perkara tak baik, kemudian dia tarik balik katanya? Iyalah, bukan kata boleh, memang disuruh tarik balik lah. Dia tersalah cakap tentang Tuhan, tersalah cakap tentang Nabi. Istighfar, astagfirullahalazim, salah aku cakap tadi, sebetulnya begini, itu maksud tarik balik.
Tak mesti disebut saya telah menarik semula, bukan begitu. Faham? Saya tersalah cakap tadi. Yang betulnya begini. Mana yang tadi salah. Itu kau panggil tarik balik juga. Hukum dengar lagu dalam masjid. Masjid ini bukan tempat dengar lagu. Faham lagi? Jadi dia bawa handset. Bawa handset lambat lagi. Nak bang Zohor dia mari awal 12.45. 15 minit lagi dia pun dengar lagu, layang lagu. Hukumnya tengok. Nah, kalau dibunyi itu kuat, mengganggu orang semayang, haram. Nah, kalau dengar perlahan, tidak mengganggu orang semayang, perbuatannya itu makruh. Nah, kerana kita buat sesuatu perkara tidak pada tempatnya. Main buat pertandingan lukisan dalam masjid. Buat luar pertandingan lukisan itu poh apa semua nak semayang. Tak, contoh. Biar kena dengan tempat dia. Saya pernah mandi wajib. Setelah selesai saya yakin air telah rata. Kemudian selepas berapa jam baru saya perasan ada benda kecil melekat di tapak kaki. Saya benda itu lekat sebelum mandi atau selepas mandi. Begini. Kalau kita yakin sebelum mandi sudah lekat benda ini pada tapak kaki, maka wajib tambah air pada tempat tu saja. Koyak benda tu, tambah air situ. Faham lagi? Bukan wajib mandi semula. Tapi kalau kita yakin lepas mandi baru aku pijak cat ni atau getah ni, maka mandi kita itu telah sah. Kalau kita tak tahu adakah belum mandi kita kena cat ni atau lepas mandi, hukumnya tak ada masalah. Sunat kita bersihkan sekali lagi, sambung mandi. Kalau tak sambung pun sah. Faham? Kenapa? Kerana ketika kita mandi kita telah yakin. Boleh ke pakai bulu mata palsu? Kalau kita dibunuh oleh Dajjal, mati syahid atau tidak? Mati dizalimi, mati syahid lah. Mati kena apa? Kena penyek, mati kena lepor bangunan, mati terbakar, mati beranak, mati sakit perut, mati kena zalim. Itu mati syahid. Maksudnya mati yang diberi pahala di akhirat nanti. Pakai bulu mata palsu. Dalam bab wig, dalam bab menyambung rambut, ada halal, ada haramnya. Contoh yang haram itu disambung dengan rambut manusia atau disambung dengan rambut yang najis. Yang harus itu dengan benda yang suci dan bukan najis dan bukan anggota manusia. Seperti rambut bulu mata itu plastik. Dan dia tidak termasuk dalam tabarruj yang diharamkan. Kenapa dia pakai bulu mata? Kerana bulu mata dia hilang. Baru ni main bunga api kat nak raya, bahang bulu mata. Faham lagi? Jadi tak ada bulu mata, macam kambing jadi lang. Dia pun pelekkan jadi mata, dia pun beli bulu mata palsu, tak pelekkan nampak dan tidak nampak seperti satu tabarut, kerana sebagai menutup kecacatan saja, itu dibolehkan. Adapun bulu mata sekarang yang dipakai oleh artis-artis itu, maka tidak jauh daripada haramnya, kerana melampau-lampau attractionnya, tarikannya bila dilihat oleh lelaki-lelaki ajnabi. Faham lagi? Bukan tak boleh berhias, tapi berhias seperti orang kafir. Itu yang dilarang. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan berhias sampai seperti kamu berhiasnya perempuan-perempuan kafir di zaman dahulu. Maknanya berhiaslah, tapi jangan sampai macam orang kafir. Sampai mata klik mata macam ke penari tiang. Padahal duduk ke ayung. Saya sakit lutut. Ada ustaz kata jangan sujud menyerupai unta. Ya, ini tangan dulu dari lutut. Boleh tak saya pegang pada dinding, pegang pada kerusi masa saya turun sujud, supaya saya dapat mendahulukan lutut sebelum tangan? Dia ni sakit apa? Sakit lutut. Jadi dia nak turun tangan dulu. Taklah sakit sangat, baru letak lutut. Ada ustaz tu kata tak boleh, itu unta turun gitu. Faham tak lagi? Jadi dia pun dah dengar ustaz tu marah, letak tangan dulu. Dia pun kata boleh dia nak pegang dinding. Tak kerokok pegang dinding. Dalam masalah ini, dengar baik-baik. Untuk orang yang tidak sakit. Dengar orang yang tak sakit, tangan tak sakit, lutut tak sakit. Orang sihat ni, dua cara turun. Pertama, letak lutut dulu, baru tangan.
Faham lagi? Yang kedua, letak tangan dulu baru lutut. Dua-dua boleh. Itu mazhab Syafi'i. Dan ulama yang sependapat afdal sunat letak lutut dulu baru tangan. Ada pendapat fuqaha lain letak tangan dulu baru lutut. Itu dalam keadaan sihat. Ada pun dalam keadaan sakit, dia tak boleh nak letak lutut dulu, letaklah tangan dulu. Faham lagi? Letak. Nak letak lutut sakit, letaklah tangan dulu. Macam kita, kalau kita sujud, kita lipat kaki. Duduk antara dua sujud. Duduk tayat awal, duduk tayat akhir, kita tak boleh lipat. Boleh lipat tapak kaki belakang kan, tapi sengar kalau lipat. Jadi kita buh gini. Faham lagi? Pasal apa? Pasal uzur. Kalau buh gini jadi tak apa nak kocok jadi. Siapa dah? Jadi masa tegang juga jadi. Jadi nimbuh gini. Hukumnya harus. Dan kita akan dapat pahala seperti ubuh gini. Sebab Nabi kata masa orang tu tak boleh nak buat kerana uzur, dia dapat pahala macam masa dia boleh buat. Jelas lagi situ. Jadi mung sakit lutut, letak tangan dulu, baru letak lutut. Dah ustaz tu larang, dia kata kalau gitu unta, ustaz tu unta. Tak faham. Faham tak? Dia sadis. Apa kejang itu dengan orang sakit? Orang sakit kan lain. Al-umuru iza daqat ittasa'at. Kata Imam Syafi'i, perkara-perkara agama ni bila sempit sangat diberi kelonggaran. Al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Orang yang dalam kesakitan atau keuzuran dilonggarkan, diringankan hukum. Faham lagi? Soalan seterusnya. Bila anak lembu mula lahir bulan puasa 2019, umur sekarang 2 tahun lah, hampir masuk tahun ketiga. Sampai sekarang gigi susu tak bersalin lagi. Begini, gigi susu itu atas jalan ghalib. Kalau sudah sampai umurnya, maka sukun boleh jadi korban. Faham lagi? Contohnya gigi susu ni sampai umur 9 tahun. Dok cabut lagi, boleh buat gerbang. 9 tahun lembu, tak boleh lagi. Faham lagi? Atas jalan ghalib. Ghalibnya, kebanyakannya, dia akan saling gigi lah ketika umur 2 tahun. Hukum buang sampah yang bercampur sisa makanan dan najis, pamper kanak-kanak dan tuala wanita. Jika makanan yang boleh dimakan, makruh kita buang. Faham? Dan kalau kita makanan yang sudah tidak boleh dimakan, sisa-sisa, dibuang di tempat yang kena najis, tak ada masalah. Yang kata haram ini makanan yang boleh dimakan. Kita ambil air kecing genji, itu haram. Makanan sisa yang sudah dibuang, yang tidak lagi boleh dimakan, tak ada masalah. Faham? Suami lupa bayar fitrah dalam Ramadan. Macam mana cara nak bayar balik? Sekarang juga bayar. Jangan tunggu Ramadan. Nampak? Hari ni ingat, dok ingat bayar zakat baru ni. Tidak berdosa kerana terlupa. Wajib qada. Kenapa panggil qada? Kerana sudah habis masanya. Bila habis masa bayar zakat fitrah? Habis masanya dengan maghrib 2 Syawal. Hari ni raya ni kan, hari ni raya, mai raya pagi tadi. Garik kaki orang bang, habis masa zakat fitrah. Wajib bayar? Wajib bayar. Orang tak panggil tunai, qada. Bila habis masa subuh, keluar matahari. Dah keluar matahari tak payah sembahyang. Hoi, wajib sembahyang. Tapi orang tak panggil tunai, panggil qada. Faham lagi? Jadi esok pergi bayar. Kalau malam ni tak jumpa orang miskin. Betul ke untuk solat sunat kita kena pindah tempat? Jawabnya tidak kena pindah. Sunat pindah. Sebab ada orang faham kena itu wajib pindah. Kita sudah semayang sujud di sini. Sunat kalau kita nak semayang yang kedua, kita sujud di sini pula. Tapi janganlah tak pindah kaki jadi gayok gitu pula. Pindah kaki lah baru jadi tempat sujud itu banyak. Kerana Nabi kata setiap tempat yang kita sujud di hari kiamat dia akan mengaku kita ni sujud di atasnya. Faham lagi? Dia jadi saksi.
Itulah tujuannya. Tapi dah kalau orang tak gerak ramai duk gitu, semayang situ lah. Ada orang dah nak pergi dah tolak kat belah. Tidak kena dah. Bila lega, boleh bergerak, baru kita gerak. Dan bergerak itu tak mesti banyak. Ni tak belakang, ni tak depan, berlanggar. Nah, sedikit sudah memadai, satu jengkal tapak kaki bergerak. Nah, soalan seterusnya. Apakah hukum mereka yang kemurungan meninggalkan solat? Selagi makna akalnya sihat, haram tinggal solat. Nah, jangan tinggal solat. Murung tak murung, solat itulah yang akan menghilangkan kemurungan kita. Kerana solat itulah internet kita dengan Allah. Tidak ada yang menurun penyakit melainkan Allah, dan dia juga yang boleh memberikan kesembuhan. Soalan seterusnya. Hukum isteri suami masih ingat kekasih lama sehingga mengganggu rumah tangga. Teringat tidak salah. Sengaja mengingat itu yang dilarang. Faham lagi? Kita tak boleh, kita baru lagi berlaku peristiwa, memang kita tak boleh nak lupa. Nah, kalau recycle bin senang. Faham tak? Nah, kita tekan keting bakal ada selalu. Nah, tapi hati kita sensor itu dia echo dia ada. Nah, sebab tu benda yang baru berlaku paling mudah diingat. Lebih lama berlaku, lebih payah nak ingat. Sangat lama berlaku, sudah tidak diingat. Mak kita mati hari pagi tadi, kita sekarang ni teringat. Faham lagi? Teringat. Minggu depan sama tak dengan hari ni? Tak ah? Tahun depan? Tak lah. Nah, tadi kita pergi atas ayah kita kubur. Nak, kita pergi kubur, kita teringat ke? Pasal saat dia atas kubur mati tadi. Nah, tahun depan sama tak? Tak lah. Ada tak? Masa itu akan menyebabkan kita mudah melupakan sesuatu. Nah, batu kita perjanjian kita dengan Allah masa alam roh belum dicipta lagi ke bumi ni, kan kita berjanji alastu bi rabbikum qalu syahidna. Faham tak lagi? Adakah kamu bila aku turunkan ke bumi nanti bertuhankan aku? Ya, betul, kami hanya bertuhankan kamu. Kamu bersaksi pada hari ini. Tapi dah lama dah kita berjanji, ni kita dah ingat. Faham? Itulah ni jadi ngarut dengan abang dia. Ada mayang, ada bayar zakat, ada puasa. Pasal sejak lama dah. Nah. Macam orang baru mati laki kan? Betul tak? Oh ya, menangis habis ni, ingus macam belong. Hang lagi. 5 bulan lagi. Oh, sanding pula. Hang lagi. Betul tak? Belah kek bukan tangan laki baru. Faham? Buang ambil gambar-gambar kubur tu laki lama. Dilik. Faham lagi? Tu. Faham lagi? Ada masa itu memainkan peranan. Jadi kalau kita ni ada kasih, kita nikah dah dengan lelaki, dengan seorang suami, kita teringat kekasih lama, tidak haram. Duk saja tu nak ingatkan kekasih lama, itu yang dilarang. Faham lagi? Apa cara kaedah yang tidak membebankan untuk qada solat yang dulu-dulu? Nak beban buat memang tinggal solat. Ada orang kata kita sebenarnya qada pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita tinggal 18 tahun, faham, tak semayang, kita qada sekali malam Lailatul Qadar sama macam kita qada 80 tahun. Jadi tak payah qada dah. Faham lagi? Ada tak cakap itu? Ada? Mufti netizen kata. Anda dia waktu ambil hukum. Tak? Jadi kalau kita piti hutang orang 80,000. Faham? Kita pergi bayar 1,000. Ni nak kena bayar 1,000 ni pakai jelas. Jelas mana 80,000 hutang. Jelas buat. Bang. Malah ni itu kodai. 1,000 macam 80,000. Bahan kapok cek atas muka. Faham tak? Okay. Oh sedap gamuk. Jadi gini, bila orang bangsa Allahu Akbar, kita pun qada zuhur. Lepas tu sembahyang fardu zuhur. Habis fardu zuhur kita pun sembahyang qada zuhur. Buat gitu. Faham? Kalau orang bangsa kita pun sembahyang qada asar. Faham? Lepas tu sembahyang fardu asar. Habis orang sembahyang asar, qada asar pula boleh. Gitu. Tak rasa membebankan sangat. Siapa yang tak habis qada, mati dulu, tapi dia dalam berhasrat menunaikan qada dan dia sudah tunaikan berperingkat-peringkat, maka Allah akan beri kemaafan.
Fa amruhu ila Allah, innallaha ghafurur rahim. Nah, perkara ini serah pada Allah, maka siapa Allah? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, soalan seterusnya. Air tak ada pagi tadi di kampung Padang Mengkuang. Mana ada air je ni? Nih, kejut tidur lewat dan tak boleh mandi wajib. Bagaimana nak mengharuskan solat subuh? Kena qada. Kena keluar daripada rumah pergi ambil air. Pergi di telaga, pergi di paip yang ada. Faham tak? Alam tajidu ma'an fatayammamu. Maka kamu tidak berjumpa akan air, barulah kamu tayamum. Makna kalau jumpa itu berkait dengan cari. Maksudnya, hendaklah kamu cari akan air. Setelah kamu mencari air, kamu tidak jumpa, maka baru kamu tayamum. Kita buka air ada, mana kira? Kena kita baik rumah. Sekalipun dengan dibeli, wajib bayar sampai habis harta. Kerana nak beli air wuduk. Ingat kan? Orang ada jual air wuduk. Kita ada pitih. Wajib beli sampai habis harta. Faham? Dan kalau kita keluar pada kampung kita ada air. Kalau kita ni katakan pada Kuang tak ada air. Kalau kita pergi air boleh ambil wuduk. Boleh tak? Oh malas nak pergi start betul. Malas sembahyang terus. Faham tak? Kan kita ni tak kita tengok kisah-kisah zaman Nabi itu. Nah, tak ada air gini pergi situ, tak ada air situ pergi sini, nak semayang. Nah, bila dah tahu dah memang tak ada air di mana-mana, maka tak wajib pergi carilah. Maka boleh bertayamum di situ. Nah. Boleh tak mandi wajib di masjid? Tengok ada tak di situ tempat buat tempat mandi, ada tak? Di masjid ada buat tempat mandi? Tak ada. Tak ada tak boleh mandi. Kalau ada buat tempat mandi boleh mandi. Nah. Kalau tak ada air nak mandi, tayamum. Nah, tapi tak ada air rumah kita, rumah sebelah. Kita kena minta air. Boleh tak minta air sikit nak mandi junub? Faham lagi? Nah, tuan rumah pun beri air sekolah. Nah, air sungai ada, air sungai. Sungai. Ada tak negeri Terengganu sungai? Laut ada. Dan macam mana mudah mandi junub? Nah, kalau zaman Nabi dalam hadis-hadis itu memang tak ada air sebab dia pasir. Ajak tengok padang pasir. Nah. Itu lain, itu pasir. Kita bukan pasir. Penuh dengan air. Saya tengok Tok Imam dia kepal tanah, dia kata minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum minha nukhrijukum taratan ukhra. Adakah ini sebagai sunnah Nabi SAW, para sahabat dan tabi'in? Ya. Nabi membaca ini. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripada ayat Quran. Maksudnya kita pergi di kubur, kita baca daripada tanah. Allah kata kami jadikan kamu, kepada tanah kamu dikembalikan, dan kamu nanti akan dikeluarkan juga daripada tanah pada kali yang kedua di akhirat nanti. Nah, maksud Nabi baca ini di kubur. Nah, dan ulama-ulama kata kita ambil raut tanah itu boleh kita bacakan 3 kali. Nah, ambil tanah, minha khalaqnakum, daripada tanah kami jadikan kamu. Maksudnya Allah lah kami itu. Dia pembuh dalam liang. Faham? Ambil yang kedua, wa fiha nu'idukum. Bukan hiu. Bukan itu. Faham lagi bacalah. Minha nukhrijuk. Wa minha nu'idukum, dan kepada tanah kamu dikembalikan. Faham? Ambil yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah juga kami keluarkan kamu pada kali yang kedua. Nah, tak masalah. Balam dia buat gini. Tak tahu tanya ni nak pukul mau. Dalam KWSP ada PT 30,000, keluar 10,000 baru terima akhir Ramadan. Baki 20,000 bayar hutang kereta, bil api air, sewa rumah tertunggak. Ada baki 4,000. Dekat cukup kena haul 1 tahun memiliki baru boleh bayar zakat. Bayar zakat maidam atau beli zakat pada adik-beradik susah, tiada pendapatan tetap, mana lebih baik? Baik. Dia kalau kita berhutang, kita keluarkan untuk bayar hutang, hutang yang memang kita perlu untuk kehidupan. Itu tak kena zakat. Tapi yang hutang yang bukan keperluan,
Hutang joli, hutang hak joli faham lagi. Yang bukan kewajipan hidup. Kewajipan hidup contohnya kita ambil barang untuk makan anak bini kita kedai ruci. Nah, jadi hutanglah kita 4,000 dengan kedai ruci. Nak ambil telur, ambil beras lama ni dah nak bayar. Kita pun draw KWSP 4,000 untuk bayar kedai ruci tu. 4,000 tu tak kena zakat. Sebab untuk bayar hutang keperluan hidup. Faham lagi? Jadi kalau kita ambil 10,000, 4,000 buat bayar hutang untuk keperluan hidup. 6,000 tadi tak ada apa-apa. 6,000 saja zakatnya. 2.5%. Dah. Bolehkah kita beri kepada adik-beradik macam tadilah dua pendapat tadi. Ketika Tok Bilal tengah azan kedua pada hari Jumaat, khatib berada atas mimbar. Saya masuk masjid. Adakah sunat saya azan dahulu atau turut angkat takbir solat sunat tahiyat masjid? Kalau kita masuk orang sudah solat azan yang kedua, hendaklah kita solat tahiyat masjid saja. Azan kedua, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita masuk kita kena semayang tahiyat masjid saja. Adakah semayang tahiyat masjid itu ketika azan atau selepas azan? Pendapat setengah ulama, azan yang pertama afdal tunggu azan. Baru tahiyat, baru semayang sunat. Dan azan yang kedua afdal terus semayang supaya panjang masa dengar khutbah. Okey? Soalan seterusnya. Boleh tak kita tebang pokok besar atas kubur takut terbalik atas kubur lain? Boleh. Tak, untuk menolak mudarat. Dan bukan atas kubur saja. Orang hidup mari ziarah, debong jatuh atas orang, mati orang. Nak? Jadi boleh. Nah, tebang dah. Boleh. Dan memang dilarang menanam pokok-pokok yang akarnya besar di atas kubur. Kerana akar itu akan menyusahkan penggalian kubur. Pokok besar, tanah atas kubur. Akar dia tu sampai 20 kaki, 30 kaki. Jadi nak gali kubur, sakut akar. Nah, dah akar dia bukan macam akar cambah. Dah kalau batang semeluk. Nah, keras macam batu. Jadi boleh. Duduk atas kepuk yang dipasang atas kubur. Kalau punggung itu menghadap kepada si mati, tak molek. Kalau punggung tak menghadap pada si mati, ada masalah. Tapi nak duduk mana? Mesti punggung menghadap kepada si mati. Sebab dia kotak keliling itu. Si mati itu tengah mayat. Maka hormat kepada orang mati seperti dia masih hidup. Kalau masih hidup, kan duduk muka tak muka dia punggung. Duduk. Nak? Soalan seterusnya. Boleh tak saya tambah lembu atas tanah wakaf? Saya rasa tanah itu wakaf atas nama wakaf umum, bukan wakaf kubur. Boleh. Kalau tidak ada mudarat apa-apa. Dia tanah wakaf tu luas, ada 30 hektar belakang kampung dia. Ada rumput. Dan dia pun letak lembu dia, tak ada masalah. Tapi kalau lembu itu merosakkan tanah wakaf, memudaratkan harta wakaf, tak boleh. Nah. Masa saya kecil umur 10 tahun, saya makan buah pelang jiran. Kini rasa bersalah dan takut nak mengaku. Macam mana nak selesaikan? Kalau kita takut nak khabar perkara yang kita buat, takut mudarat atas diri kita, hendaklah kita wakilkan pada orang lain. Wakil lah. Nah, atau wakil. Boleh atau wakil. Ibu tunggal mati suami menolak pinangan daripada orang laki-laki semata saja tak boleh lupai arwah suaminya. Dah. Jadi ibu tunggal mati laki, orang masuk meminang dia kata tak mau dah. Pasal dia sayang ke bekas suami dia dulu. Faham? Jawab dia punya pasal lah. Dah boleh paksa je. Faham? Mungkin ibu tunggal lain lah. Hak dak tunggal pun kan beramal. Faham lagi? Dah ada pula nak paksa-paksa orang. Dah dia tak ingat ke laki dia, kok ada dia. Mun nikah pun dah jadi pasal kok. Jadi dia teringat ke laki dia, kita ambuh mula. Nak? Kita tanya dah. Saya nak meminang awak, sudi atau tidak? Dia kata, saya tak mau kahwin dah. Tak sebab kita nak kahwin dengan orang yang nak dengan kita. Ni orang tak ambuh bank juga. Nak? Saya mu'alaf baru peluk Islam. Adakah wajib lakukan akikah? Akikah tidak wajib, sunat. Bukan wajib. Mu'alaf ke orang Islam asal ke tidak wajib.
Faham? Siapa tak buat tak berdosa, siapa buat dapat pahala yang banyak. Fadilat je besar. Saya nak kahwin dengan seorang perempuan. Dalam IC sebenarnya dia nama lain. Dia tak ada IC. Sah atau tidak perkahwinan itu? Kalau tidak ada nama pada kad, pada surat, hendaklah dia sendiri mengaku, memberi izin ketika dinikahkan. Faham tak lagi? Jadi kena bincangkan dengan juru nikah lepas ketika akad. Faham tak lagi? Kena letak satu nama. Katakan nama dalam, bukan dalam IC apa panggil benda. Panggil Ani contoh. Sah, Ani itu dia. Panggilan pada dia. Sah. Kerana surat nama dia tak ada. Faham? Dia tak boleh orang nama Minah, akad nama Ani. Orang nama Ani, akad nama Ketum. Orang tua itu percaya dan amalkan sihir. Dia pergi umrah, apakah hukum dia? Syirik. Syirik ini kena bertaubat kepada Allah, baru diterima segala amalnya. Jangan percaya. Kita cuma percaya sihir itu berlaku. Jangan percaya kepada sihir itu, kerana dia itu syaitan. Apakah hukum mereka yang mengalami banyak dah. Saya menetap di rumah teres taman perumahan mengikut geran tanah pelan rumah longkang kaki 5 jalan untuk kemudahan awam. Saya telah direnovate rumah saya hingga tiada ruang untuk parking kereta. Penutup longkang menggunakan konkrit yang tidak boleh ubah dalam keadaan kawasan rumah. Sebahagian binaan awning melibatkan kaki 5 jalan. Adakah berdosa hukumnya atas apa yang saya nyatakan di atas kerana menggunakan ruang yang bukan milik saya dan menyusahkan jiran tetangga? Tak boleh. Kena rombok. Pernah berlaku dalam pemerintahan Sayyidina Umar. Dia ambil atas jalan orang lalu, dia buat rumah ni. Dia besar rumah ni. Faham lagi? Tak boleh. Yang bolehnya ialah kita tanah reza, tanah kerajaan, tapi tidak mengganggu orang, tidak menghalang orang, tidak memudaratkan jiran tetangga. Contohnya belakangnya sungai. Reza dia 20 kaki. Ni pergi banner go ayam belakang. Jiran dia tak ada lalu pun kat belakang. Kereta jiran pun tak sakak apa-apa, tak kat depan. Tak ada masalah. Malaikat bila kerajaan mengarahkan untuk diroboh, maka wajib kena taat ulul amri. Faham? Ada pun tempat parking orang ramai dia ambil buat tempat jemur kain. Faham tak lagi? Laluan orang patutnya motosikal boleh lalu situ, ni ubuh dengan gok kambing. Tak boleh. La darara wa la dirara. Dalam Islam tak boleh memberi mudarat pada orang lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna mimma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.